Dah record ke? Macam dah record lah. Alright, dah record dah. Okay, alamak. Okay, so hari ni insyaAllah kita akan buat sesi ni part 2 bedah buku trading. Semalam saya dah buat part 1. Okay, so just untuk sharing lah. Dan apa yang saya baca ni, buku ni saya pernah baca dalam 2 tahun lepas. Tajuk dia Trader Like a Shark. So buku ni tentang psikologi dalam trading lah. Buku ni direkomendkan oleh salah seorang guru saya dalam saham. Dan bila saya baca, saya rasa sangat best dan sangat membantu. So hari ni saya, sejak semalam lah, saya nak revise balik buku ni. Saya nak baca balik sebab dah lama tak baca. So sambil-sambil saya baca tu saya buat nota, dan alang-alang saya buat nota tu saya share terus lah dekat kawan-kawan yang dekat luar kan. Dan sebab bila saya nak share tu saya semangat sikit nak baca buku, nak habiskan cepat. So itu yang motivasi saya lah. Bila nak share saya baca cepat sikit buku. So ni saya cuba buat semalam part 1, hari ni part 2. Kalau sempat malam ni part 3. Kita tengok macam mana. So asalnya ni untuk, saya nak buat sesi ni untuk klien M+ saya sahaja. Dan tapi alang-alang buat jalan untuk semua. Okay. So ni biodata ringkas saya. Saya Muhammad Amirul Ahmad, umur 26 tahun, graduan perubatan dari University College Dublin dan Penang Medical College. Dan saya bukan siapa-siapa dalam dunia saham. Dan bukan sifu, bukan coach, bukan apa. Saya sekadar ada hobi suka membaca dan suka untuk berkongsi apa yang saya baca. Dan saya rasa yang saya rasa bermanfaat untuk semua. Terutama dalam psikologi trading ni, antara benda aspek yang selalu diabaikan. Orang fokus on fundamental technical analysis, which is important. However, kadang-kadang kita akan nampak ada orang buat post bergambar, selalu dalam bentuk bergambar, yang mana antara faktor terbesar orang kalah atau lose dalam dunia trading ni adalah kerana emosi. The majority sebab emosi. Technical analysis tu benda simple je sebenarnya. Kalau kita dah kuasai, tapi kadang-kadang kita dah power dah technical analysis, tapi kenapa masih buat lose kat dalam saham? Kenapa selalu loss? Buat lose pula, buat kenapa selalu loss dalam saham? Dan majority sebab emosi. So benda ni yang selalu aspek yang mungkin saya rasa tak ramai yang cerita, ataupun mungkin ada cerita, cuma saya suka share based on buku-buku yang saya dah baca lah. Okay, dan saya marketing rep untuk M+ iSaham dan RHB untuk siapa-siapa yang nak buka M+ dan dapat free screener premium iSaham, boleh PM saya lah nanti. Ni seringan lah. Okay. So ni just semalam punya lah, saya just review sikit, saya takkan ulang balik, just nak bagi tahu konten buku ni ada 3 parts dia bahagi. Part 1, part 2 dan part 3. Part 1 ni adalah the way of shark. Macam mana cara shark ni, cara jerung untuk macam cara orang berdagang. Semalam saya bincangkan topik 1 dan 2, review je lah, dan apa poin-poin penting yang saya rasa penting. Dan hari ni saya akan bincang point chapter 3 to 5. Okay, siapa yang termiss semalam yang session tak apa, nanti saya akan upload video semalam. Kalau berminat lah nak dengar sebab saya just review, sharing santai-santai je. So dan slide pun janganlah expect nak cantik-cantik sebab saya buat memang macam buat nota je. Asal ada, saya tak sempat nak cantikkan. Nak cantikkan nanti akan makan masa. Okay, so tanpa melengahkan masa, so kita tengok dalam chapter 3 dalam buku ni. Tajuk dia adalah Managing Your Trades. So penulis buku ni adalah Robbie Burns. Okay. So Robbie Burns ni dia kata, seperti mana nak run satu bisnes. Okay. Perkara terpenting untuk manage dalam bisnes adalah pekerja, duit dan sebagainya. Itu perkara terpenting. How a businessman manage pekerja-pekerja dia. Duit yang ada dalam bisnes dia, itu yang penting. Management tu penting. Dan begitu juga dalam trading. Perkara yang terpenting adalah untuk manage trading kita. How we manage our trades. Itu yang penting. Dan ramai orang kadang-kadang, termasuk saya sendiri, kalah dalam benda tu. Kita tak manage our trades. Kita main masuk, beli dan tak tahu bila nak keluar dan bila nak cut loss. Plan tak ada. Dan seperti mana juga dia kata, Mark Douglas, ni antara taiko-taiko dalam otai-otai dalam dunia trading kat Western. If there is such a thing as a secret to the nature of trading, this is it. At the very core of one's ability So ada 4 benda ni. First, to trade without fear of overconfidence. Kita trade tapi jangan sampai overconfidence. And then perceive what the market is offering from its perspective. Kita buat analysis based on technical analysis lah. Bagi saya yang saya faham mungkin semua orang ada kefahaman masing-masing, tapi ini yang dia kata. Ketiga, stay completely focused in the now moment opportunity flow. Fokus bila
opportunity nak masuk. Kita fokus. Bila datang peluang, baru kita masuk. Dan yang keempat, spontaneously enter the zone. It is a strong, virtually unshakable belief in an uncertain outcome with an edge in your flavor. Okay, ni penting sikit lah. Saya pun tak berapa faham sangat. Tapi point dia adalah, kalau ada secret dalam trading, inilah dia, benda ni. Jangan overconfident, focus on market, follow technical analysis. Okay. Kemudian, apa strategi dalam managing kita punya trade? Ni based on apa yang dia cerita lah. So yang first, dalam kita nak manage trade kita dalam saham, yang pertama, bank profits. Okay. So kita selalu buat, ini yang saya just cerita apa yang dia cakap. Bila kita ada untung, kita roll over duit. Kita nak masuk balik dalam CDS account, biarkan sana, kita tak nak keluarkan. Tapi dia kata better untuk kita withdraw duit tu dan simpan tempat lain. Tempat yang lebih low risk, supaya tak kena makan balik dengan market duit tu. Sebab selagi mana kita tak keluarkan duit tu, selagi tu duit tu belum kita punya. Duit tu masih dalam CDS account. Bila-bila boleh kena, profit kita boleh kena telan balik. Okay, itu satu strategi. Yang kedua, untuk hapuskan hutang. Bila kita dah ada profit semua, kita keluarkan dulu untuk hapuskan hutang kita, dan bila dia tak ada hutang, kita akan lebih tenang nak trade. Okay, itu point dia. Yang ketiga, trade with what you can afford to lose. So, ini benda yang saya rasa kebanyakan cikgu-cikgu saham akan cerita kat luar sana. Bila duit yang kita gunakan dalam saham, guna duit lebihan. Kalau hilang pun kita tak terasa sangat. Sebab kalau kita rasa kita guna duit yang macam nak simpan untuk makan, untuk saving belanja bulanan, kita akan rasa pressure. Dan pressure itu akan membuatkan emosi kita tak stable dalam kita nak buat trade kita. So sebab tu dia kata trade with what you can afford to lose. Anggap duit, contoh kita masukkan 10,000 dalam CDS account. Anggap duit tu dah tak ada dah. Anggaplah kita tak memiliki duit tu. Duit tu macam hangus lah kira. So kita senang nak manage dia macam manage business. Kita lebih tenang sebab kita dah ready nak lose benda tu. Dan yang keempat, trades in action. Okay, apa maksud dia? So ada satu quote daripada Chris Lowry. Okay, the making money part of trading is simply a byproduct and result of a focus. Okay, ni point dia. Okay, macam mana cara kita buat dia dalam trading adalah end result hasil daripada fokus, precise utilization of our trained psychological and mechanical resources. Kita fokus dan menggunakan sebaiknya psikologi dan bahan teknikal yang kita ada untuk cari trades yang okey. Kita fokus dan tepat menggunakan technical analysis. Dan under the most intense circumstances, the best results will be produced only with a deep concentration and focus on the task at hand. So point dia adalah fokus lah. Point dia adalah fokus dalam trading kita. Dan bila kata fokus ni, bagi saya kita akan balik kepada trading plan kita. Orang yang fokus, dia akan run the business with precision. Dan dia ada plan dia, pastikan bila nak masuk, bila nak keluar, bila nak cut loss. Dia tak biarkan masuk, tak tahu bila nak keluar, tak tahu bila nak TP. Okay. So dia fokus. Dan yang kelima, how shark trades to secure their win. Okay, ni dia cerita contoh macam mana trader-trader jerung secure kemenangan orang. Okay, sekejap saya nak ke belakang sikit, penat pula badan. Okay. So dia bagi contoh satu nama Stockpets. Ni Stockpets stok kat US kot, tapi saya akan bagi contoh lain. Tapi cara dia basically yang point dia adalah macam mana diorang secure profit diorang adalah benda simple je. Kita dah tahu dah. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita refuse untuk yakin memang macam itulah cara dia. Tak kira di Malaysia, di US ataupun di mana-mana. Basic adalah sama. Dan dia pun kata benda sama. Adalah gunakan trailing stop dan minimize loss kalau kita kena cut loss. Okay, dia guna stock pets. Saya akan bagi contoh Greatech. Okay, untuk kita faham. Okay, contoh Greatech Alright. Okay, contoh saham ni. Ni saham yang lebih kurang sama lah. Okay. Semua boleh nampak ke? Kalau boleh kata boleh Tak ada audio ke? Saya baru baca message. Oh, okay. Semua boleh dengar Alright, okay, contoh Greatech So Greatech ni saham yang kalau kita simpan daripada IPO,
bayangkan kita simpan daripada IPO dah untung berapa ratus persen dah. This is the best example lah untuk kita tengok untuk lebih kurang sama yang sama macam dia cerita dalam buku dia. Dah 1,300%. Okey. So kalau sharks dia kata, ni contoh yang dia bagi sharks benda simple sebenarnya. Cuma okey. Bila kita enter contoh kita enter contohlah kita enter dekat paling awal tu. Apa yang dia akan buat? Sharks ni akan buat apa? Simple je. Contoh dia masuk dekat dekat sinilah masa dia tengah buat sideways sini. Okey. Ni semua teori semata-mata lah, tapi ni contoh saya nak bagi. Okey. Dia masuk 92 sen contoh. Harga naik. Buat higher high, higher low. Dekat sini. Apa sharks akan buat? Benda simple je. Dia akan buat trailing stop bawah RM1.15, RM1.12. So dia letak trailing stop dekat sini. Kena cut loss. Kena trailing stop. Tapi kalau tak kena dia naik lagi. Dia buat higher low lagi. Dia naikkan lagi trailing stop kat sini. Naik bawah lagi, dia naikkan lagi trailing stop. Okay. Naik, buat lagi higher low, dia naikkan lagi trailing stop. Itu strategi shark. Benda simple tapi memang digunakan oleh Jerong yang seperti yang diceritakan dalam buku ni. Okay, dan apa jadi? Okay, apa akan jadi kalau masa COVID tadi tu? Dia naik. Okay, contoh, naik sini, letak trailing stop sini, kena. Habis lah. Dia take profit dia. So dia ambil dia dah maximize profit dia. Okay, contoh kedua pula, kan dia kata sini adalah dia nak minimize loss bila jatuh. Okay, contoh dia ambil dekat sini 3.23. Okay, dia ambil kat support sini Okay, dia ambil support, tapi dia set cut loss siap-siap. Jatuh, cut loss. So dia tunggu next structure, next signal untuk dia masuk. So itu cara dia. Dia maximize profit dan dia reduce loss. Benda simple. Okay, benda simple. Bila saya baca macam, oh lama ni selalu dengar dah kan. Tapi that's the way it is lah. Benda basic tapi itu yang penting sebenarnya. Okay. So itu contoh daripada Greatech. Benda lebih kurang sama macam stock patch yang dia guna. Okay. Point dia sama. Kemudian, okay, saya bagi gambar yang dia tunjuk. Inilah contoh stock patch yang dia bagi. Okay. Dia masuk dekat kata I buy in here. Okay. Dia sini sideways, dia move stop loss dia. Trailing stop dia. Naik lagi. Dia move lagi trailing stop dia. Naik lagi. Dia move lagi trailing stop dia. Sampai peak. Dia jual half jap. Dia move trailing stop dia. Stop gets hit. Dia keluar. Habis. Settle. Okay. Okay. Kemudian, ini contoh yang tak jadi sangat. Dia kata this second trade didn't work. Tapi dia minimize loss dia. Apa jadi? Dia beli sini. Dia nampak get out. Quick stop is hit. Stop loss. Settle. So bila jatuh lagi harga, dia tak risau. Dia minimize loss dia. Dan benda simple. Right. Okay, contoh ketiga. Okay, dia bagi contoh macam mana compare shark dengan non-shark. Bila beli, apa psikologi dalam kepala diorang. Okay, contoh sini contoh company ni, dia buy here, shark and non-shark beli dekat area 34 sen. Okay, macam okay, dia beli sini. Dalam kepala shark, ini yang dia fikir. Dia kata this company looks interesting, but it has come down quite a lot for a reason. Dia makin jatuh, banyak jatuh. So mesti ada sebab. So I must be cautious. I don't want to be holding the shares if they carry on going down. Dia tak naklah hold bila tengah downtrend kan. So dia manage, dia fikir dan dia manage dia punya plan dia. Alright. So naik lagi. Non-shark yang beli banyak. Makin banyak lagi dia beli. Okay. So bila jatuh, sharks akan keluar dengan trailing stop. Dia untung dah sikit kan, dia beli sini. Trailing stop, settle. Tapi apa yang bukan Jerong buat, bilis-bilis macam kita buat, beli lagi, nak average down. Jatuh lagi. Shark looks again, but declines nak beli. Sebab masih tengah menurun, tak ada signal buying. Tapi non-shark apa nak buat? Average down. Jatuh. Naik. Jatuh lagi. Okay. Bila saat sini, apa yang shark nampak? Shark dah mula nampak, okay, dah jatuh banyak ni. Peluang nak beli is coming. Kan? Tapi non-shark tak sanggup tunggu dah. Sekarang dia jual. Dia dah besar dah kan, dia punya losses ni. Baru dia nak jual. Tapi shark dah cari peluang nak masuk. Okay. Tu beza antara shark dengan non-shark. Okay. So, tapi okay, ini dia bagi lebih detail lah. Kan? Saya cerita ringkas. Masa tu dia beli ke 35 cents. Dua-dua shark dan non-shark. Sampai 38 cents. Okay, shark kata excellent. Bila kat atas ni. This trade is going well. Nampak macam nak pergi naik lagi. Tapi kena ingat, ni risky.
So dia pun letak stop loss dekat 35 pence. Tapi Nanshark kata apa? Bila naik je, told dia, I'm going on Twitter to say nice one, hot trader. Dan dia pun kata macam-macam lah. I just check the bulletin boards and they are all buying more. Mungkin macam kita tengok i3 investor. Wih, kata boleh naik RM1 ni, boleh naik RM2 ni. Dan tengok, beli lagi. Based on semua news-news yang ada. Itu Nanshark buat. Okay, lepas tu bila jatuh, Shark pun kata I sold at 35.5. Just before my stop got hit. Sebab tengok supply and demand dah macam makin lemah. So anggap trade ni is a fail trade lah. Tapi untung sikit. Nanshark kata, dia maki lah, mencarut dah. Dan hot trader never expected it to go down. Dan hot trader mungkin forum dia lah. Dan dia baru bagi tahu, dia follow by call orang. He just said on Twitter that it's a double bottom on the chart, which is great news. So dia pun kata I am in for buying more and going to average down. Settle masalah. Dia average down lagi. Okay. Kemudian apa jadi? Ni tengok sini je lah. Bila shares go down to 31 pence, Shark akan kata let's have another look. No, masih banyak seller lagi, dia tak beli lagi. Nanshark kata, what a bargain this is now. Makin murah ni, diskaun ni, beli. Dan tak boleh, this can't go any lower, hot trader cakap. Dia yakinlah dengan apa forum dia. Tengoklah buy call channel dia. Nampaklah payung kompang beli. Dia beli lagi. Tak boleh go any lower. Masuk. Pergi 25 pence. Shark akan kata, okay, dah bottom out dah. Dan buyer dah start masuk. Tapi masih high risk. Tapi lagi less risk lah daripada 35 sen. So dia pun consider nak masuk. So Nanshark kata, alamak, tak apalah, aku jual lah. Lost $3,000, £3,000. Dah, selling everything. Hot trader hasn't mentioned this shares for a while. Dia pun fikir apalah dia buat dengan stok ni. So itu cara Shark dengan Nanshark fikir. So benda ni saya rasa very relatable lah dengan kita semua kan. Siapa yang trade dah lama, siapa yang trade sekejap, siapa yang pernah follow IT investor, which is maybe kita semua pernah buat, akan rasa benda ni. Benda ni is a reality yang jadi bukan sahaja di US. Bukan Malaysian je yang rasa, tapi US pun benda sama je jadi. Psikologi manusia tak berubah. Dan orang jenis manusia pun tak berubah. Dia akan follow forum, buy call channel. Dan that's normal. Bagi saya, that's normal in the early start. Dan macam kita tak ada ilmu, tak ada knowledge, mudah terikut, benda tu normal. Tapi as time goes on, we have to upgrade knowledge kita dan mula cari based on analysis kita. Ya, jangan follow forum-forum yang tak apa-apa apa semua. Okay. Alright, dan ini lebih skematik yang sama. Satu diagram yang sama macam tadi, nak cerita macam mana cara Shark dengan Nanshark berfikir. Okay, tapi lebih kurang macam tadi so saya akan go through. Okay. So apa pengajaran kita boleh dapat? Okay, daripada kisah tadi tu. Kisah pastikan ada trading plan. Benda basic, balik, simple. Ini based on buku based on buku apa dia cakap. Minimize loss kita. Kita tahu mustahil nak menang 100%. Dan mustahil kita nak trade 10 kali menang. Hampir mustahil lah. Maybe adalah market wizard yang boleh. Tapi our objective is to minimize our loss and maximize our profit. It's okay to cut loss. Tapi make sure cut loss small. Dan bila profit, kita ride the big profit. Itu je macam yang biasa CEO iSaham selalu kata, Anas, target kita biarlah loss kecil tapi profit biar besar. Cut profit kecil, profit besar akan cover nanti benda tu. Jangan loss besar tapi profit kecil. Okay. Itu chapter 3 settle. Dalam chapter 4, tapi trading in down markets. Okay, tajuk dia. Masa bearish market. Macam mana pula? So masa market tengah jatuh, semua paper kata, okay, sekejap saya tengok sekejap kalau ada soalan apa-apa. Itu chapter 3 saya takut terlampau banyak Alright. Okay, nanti saya tengok soalan macam tak ada benda yang penting. So chapter 4, trading in down market. So masa market bearish. Pernah buat. Sorry macam slide macam ni je lah buat nota, so tak cantik sangat. Tapi point dia, saya nak sampaikan point penting je lah. Okay, bila market tengah jatuh, semua paper akan kata, semua paper akan kata market nak crash. Traders pun panik. Macam mana Shark trade masa-masa macam ni. Okay, semua paper kata market nak crash. Benda ni selalu jadi dekat kita. US nak election, market nak crash. Politik Malaysia tak stable, market nak crash. Nak pilihan raya lagi, market nak crash. Hampir setiap 3-4 bulan ada je cerita market nak crash. Jarang-jarang tak ada. Dan benda ni tak lari untuk semua orang kan.
Semua orang akan terasa panik kan, termasuk saya sendiri kan. Apatah lagi bila tengok dekat grup-grup ni cakap, oi hati-hati kan, market nak crash ni semua kan, hati-hati semua apa semua. Semua kita akan risau. Tapi macam mana shark akan trade masa-masa macam ni? So yang trade like a shark akan buat macam ni. Okay, ini based on the books. First, dia akan kurangkan position. Kalau market dah start tunjuk-tunjuk sign-sign nak bearish, kurangkan position. Second, ignore headline. Ignore all the news, focus on the chart. That's the point. Yang ketiga, fokus pada position dia, apa stok yang dia tengah pegang dan follow trading plan. Itu je. Tak kisahlah market bullish, bearish, follow trading plan. Market bearish pun kalau kena cut loss juga. Market bullish pun kalau kena cut loss juga. Kan? Tak ada beza. Market tak mengefek trading plan kita. Bila ada trading plan, itu benda yang dalam sains dulu, ni benda yang malar, fix punya probability, tak boleh ubah. Benda yang manipulatif lain tu, it's okay lah. Kita tak boleh kawal benda tu. Kita kawal benda yang kita boleh kawal, which is our trading plan. Benda yang tak boleh kawal, external factors, it's okay. Apa yang kita nak buat? Dan kita bukan Tuhan nak kawal semua benda. So jangan nak fokus on benda yang tak boleh kawal. Kita fokus on benda yang kita can control, which is our trading plan. Yang keempat, ready cash reserve. So bila market tengah jatuh, it is a discount time. So cash, kurangkan position, readykan cash. Kelima, kita tahu susah nak buat. Kita kena tahu dan understand. Susah nak buat duit bila market tengah panik. So it's okay. It's okay. Dan yang keenam, jangan expect akan buat banyak duit dalam short term. ST short term. Tapi gembiralah kalau kita dapat kurangkan loss dan kita ready lah untuk reversal. Masa tu all out. Contoh masa COVID hari tu. Jatuh. It's okay lah. Jatuh, cut loss, low, tunggu sign of reversal. Masuk reversal, pam. Banyak ber-1000% 100% kan. Kalau kita take opportunity, kalau kita study mesti boleh dapat. Tapi yang tak dapat, macam saya pun mungkin tak dapat sebab kita tak fokus kan. Dan benda ni kesilapan kita sendiri, bukan orang lain yang boleh buat. Maybe sebab dia fokus, kita tak boleh buat sebab kita tak fokus. Tu je. Kalau kita fokus, kita ready, sepatutnya boleh dapat. Sepatutnya boleh dapat. Dia tak ada rahsia besar sangat. Okay. Dan yang ketujuh, tak panik dan fikir dah the end of the world. Jangan panik. Dan ini bukan the end of the world. Relax je. Market tengah crash, relax dulu. Saham tak ada, komoditi ada. Boleh pergi up and down. Boleh long, boleh short. So, kita tengok, kita cari market lain. Kita jangan panik. Relax dan tunggu sebab in every crashes, there will be an opportunity that will come. Lepas COVID ada opportunity. Lepas PRU crash ada opportunity naik. Every crash ada opportunity. So be happy for that. Orang yang akan risau adalah biasanya orang yang market tengah crash, bukan crash, sorry, saya pun guna ayat yang sama. Market tengah buat bearish ataupun buat konon-konon nak crash kan, tengah buat jatuh banyak, tapi dia tak cut losses dia. Orang ini akan risau. So sebab tu penting untuk cut our losses early. Orang yang dah cut loss early, dia akan relax, ready for the next round untuk next opportunity. Dan kita ignore experts dekat TV yang buat concern dan takut. Market is going down and market is not looking good now. Market is going for crashes. I'm worried for this. Kita ignore benda tu, just focus in the trading plan kita. Okay, dan last kali, totally fokus dekat market punya technical analysis. Dan kita janganlah sibuk dan fokus nak teka-teka apa nak jadi in the future. Tak payah fokus benda tu tak boleh kawal. Kita fokus on the chart. Contoh kan, kita kata, next week agak-agak boleh naik tak? Esok agak-agak boleh naik tak? Agak-agak ni benda yang tak ada orang tahu agak-agak ni. Kan? Sebab agak-agak ni yang tak ada orang tahu. Dia akan terjadi bila dah terjadi. Kita nampak sign reversal, kita tahu ada sign nak naik. Selagi tak ada sign nak naik, tak boleh nak agak-agak. So tak payah nak agak-agak. Tak payah nak teka-teka, just wait for the sign to come. Okay. So ini biasa. Benda tu saya faham, biasa untuk jadi sebab kita kadang-kadang ada position kita pun rasa bila nak naik ni kan, bila market nak start bull balik. So kita pun start bertanya, agak-agak boleh naik tak? Tak ada orang akan tahu. Sifu mana pun tak akan tahu boleh naik ke tak. Tak ada agak-agak. Kita based on signal, just based on the chart. Sifu kan market tak ada orang lah dalam dunia ni akan tahu market boleh naik ke tak. Semua akan based on chart sahaja. Okay? So yang ketiga, yang non-shark akan buat macam ni. Tadi shark akan buat, tapi non-shark apa dia akan buat? Dia akan ada total panic mode. Dia akan rasa very panic. Dan dia tak percaya share dia akan makin jatuh.
rasa susah nak jual high risk penny yang dia dah beli. Market maker, okay. Tak percaya share dia makin jatuh. So dia bila makin jatuh stok tu, dia pun rasa, uish, asal makin jatuh ni? Dia tak percaya benda tu makin jauh, akan makin jatuh. So dia pun rasa macam, alamak, plan dah ada tapi dia tak buat. Ataupun plan tak ada, lagilah panik kan. Dia tak tahu apa nak buat bila makin jatuh. Okay. Dan ketiga, rasa susah nak jual high risk penny yang dia dah beli. Dan dia dah beli penny dekat 10 sen contoh. Ataupun 20 sen. Harga jatuh 50% dah sampai 10 sen. Market maker pun tak nak beli lagi masa ni. Market maker mungkin nak tunggu balik kepada 2 sen. And so tapi dia masih rasa susah nak jual sebab dia dah lost 50%. Okay. So this is the risk of super penny lah yang akan jadi. So bila beli saham penny kena faham lah kena faham the risk yang akan ambil dan cut losses early lah. Market maker pun tak nak beli 10 sen lagi. Dia nak tunggu bawah lagi, tunggu bottom lagi. So relax pula. So follow trading plan. Okay. Dan bila market nak reverse pula, buat reversal balik ke atas, dia dah cuak dah. Dia takut reverse jatuh balik. So dia pun takut nak beli sebab kenapa dia rasa macam ni? Sebab dia baru je cut loss yang very big. So bila baru cut loss very big, dia akan rasa macam alamak, dia rasa trauma. Tapi kalau dia cut loss small, dia nampak nak reverse, mesti tak takut nak masuk. Tapi akan jadi kalau dia cut loss big, nak reverse, dia cut loss kat bottom, lepas tu reverse ke atas, memang bengang lah. So sebab tu kena follow trading plan. Dan emosi tu akan kacau kita kalau cut loss terlalu besar. Benda ni akan jadi kat semua orang. Okay. Settle chapter 4. Okay, chapter 4. Okay, kita tengok sikit soalan. Saya baru tahu ada 100 orang jam max alamak, sorry Sorry lah yang tak dapat masuk. Nanti akan share recording. Okay. Trailing stop tu betul cut loss? Yes. Okay. Right So kita pergi chapter last lah yang saya akan share, which is chapter 5. So macam mana professional buat? Okay, so ada seorang fund manager nama dia Lee Freeman Shaw. Okay, dia buat research tentang ni. Macam mana fund manager buat? So dia ada $1 billion fund. Dia bagi world's best investor fund tu yang dia ada $1 billion ni. Dan lepas 7 tahun dia tengok 1,866 investment yang dorang dah buat. And dia mendapati kebanyakan investment dorang ni lose money. Dan dorang lost banyak. Tapi dan great investor ni yang dorang ni padu-padu semua kan. Tapi sebenarnya dorang ni rupanya betul win 30% of the time je rupanya. However, kebanyakan daripada dorang masih buat significant profit. Masih profit walaupun hanya betul 30% of the time. Jadi Freeman Shaw pun nak tahu macam mana dorang perform macam ni. Okay. So benda ni nampak pelik kan. Mungkin ada antara kita sebut 30% je macam contoh orang bagi buy call kan. 30% je betul. Macam mana nak profit? Ataupun dia buat trading plan. 30% je betul trading plan aku. Yang lain semua kena cut loss. Macam mana aku nak menang? However, dorang masih buat significant profit. Macam mana? Rupanya nak jadi winning trader bukannya tentang betul pada setiap masa, tapi tentang macam mana kita execute trade kita. Sebab tu Lee Freeman Shaw ni lalas dia buat buku The Art of Execution. Macam mana kita execute, kita laksanakan trade kita tu. Itu yang penting. Bukan tentang every trade nak menang. 10 trade buat 10 nak menang. Tak. Tak ada orang boleh buat macam tu. Even sifu-sifu ke, master-master ke, mesti ada cut loss. Tapi macam mana dia buat? So dia pun buat kajian. Dia pun kaji perangai dan hasil investment investor dia. Dia pecahkan jenis-jenis fund manager dia kepada 5 jenis kelompok. Dan kita boleh belajar daripada jenis-jenis yang ada ni. Okay. So dia gelar 5 jenis golongan ni sebagai the 5 tribes. Okay, ada 5 tribes kita akan belajar. So yang pertama, the rabbits. Dia gelarkan the rabbits. So yang ini yang paling teruk. Dan end up kena pecat. Sebab jenis ni hold to losses. Diorang ego. Rasa ego tak nak jual saham yang diorang dah kalah. Dan biasanya jenis alpha male. Okay, jenis yang ego tinggi lah. Dan dia juga ada fear of the unknown. Dia takut lepas dia dah jual, akan rally pula dan akan miss out. So dia lagi sanggup keep the losses daripada nak cut losses. Dia takut jual, pop naik balik. Pernah jadi kat kita kan? Pernah jadi kat kita. Tapi dah loss besar, tak nak jual. Kalau makin jatuh ya macam mana? Kita kena fikir the risk pula dulu. So ni the rabbits. Kemudian ada the assassins. The assassins ni dia very ruthless. Kan dia kejam dalam menjual losing position untuk preserve capital dia. Lose je, loss kena hit, dia jual. Dan dia juga tahu time is the money. So dia akan jual counter-counter yang tak bergerak dalam 6 bulan.
Lepas jual dan lepas dia jual kat loss, dia tak buy laju-laju walaupun dia ada cash. Dia akan tunggu opportunity datang. Kadang-kadang kita baru je kat loss, ada duit dalam CDS kan, kita akan rasa nak beli lagi. Laju je kan, tak boleh nampak ada cash dalam CDS. Ada trading limit, mesti rasa nak beli. Tapi assassin start, dia akan tunggu opportunity datang. Okay. Kemudian ada the hunters. Dia beli lagi banyak shares masa price dah jatuh. Tapi dia tak panic beli. Dia tak panic beli semua terus, tapi dia buy in tranches. Maksudnya dia buy sikit-sikit. Jatuh dekat support one yang minor support dia beli. Pecah sikit lagi dia beli sikit lagi. Pecah lagi dia beli lagi. Macam tu. Dan most adalah value investor yang mencari mangsa-mangsa baru, saham-saham yang undervalue. Yang keempat, the raiders. Okay, ni semua definition nanti boleh Google lah. Dan dia takut hilang semua. Laju je nak TP. Dan dia takut hilang profit tu. Dapat 3% TP, dapat 5% TP. Dia tak write the profit. So dia ni betul 70% of the time. Tapi kalau dia loss dia besar. So dia tak dapat nak cover 30% losses yang dia kalah tu. Dan yang last sekali, this is the sharks. The connoisseurs. Okay. Saya pun tak tahu maksud dia apa, nanti saya Google. Okay. Tapi apa dia buat, dia treat like vintage wine. Kan? Arak-arak yang vintage, yang lama-lama. Kan biasa arak, orang-orang putih apa semua ni, dia simpan lagi lama peram lagi sedap kan. So kalau dia rasa pelik, dia akan terus buang. Tapi kalau dia rasa bagus, dia tahu by time akan makin better. Dan by time arak tu akan makin sedap kan. So by time juga akan makin better saham ni, akan makin naik. Dia simpan saham tu. Dia buat macam tu. Contoh macam Greatech tadi lah. Dan dia akan ambil profit sikit dekat top untuk bagi sedap hati investor dia. Dan sebab dia fund manager kan, investor dia mesti nak rasa profit juga. So dia jual sikit. Bagi tunjuk dah 100% dah, dah 200%. Tapi dia let the other to run. Dan 6 out of 10, stocks diorang akan lose. Tapi bila menang besar. And they accumulate daripada profit-profit ni. Okay. So Freeman Shaw buat kesimpulan based on research dia, it is not whether you are right or wrong that is important, but how much money you make when you are right and how much you make when you are wrong. Okay, so bagi saya this is the macam kesimpulan besar lah. Okay, kesimpulan besar untuk chapter ni. Kita bukan macam bila kita loss 5 loss daripada 10, down lah rasa. Tak payah down sangat. Tapi yang penting adalah berapa besar win yang kita buat bila kita menang win tu, dan berapa kecil loss yang kita dapat cut bila kita lose tu. Itu yang penting. Dan Freeman Shaw pun buat kesimpulan yang sama. Dan rasanya trader-trader satu dunia pun kesimpulan yang sama juga. Malaysia, US, India, Thailand, tak kisah mana. The basic are the same. Cuma kita kena betul-betul yakini ini adalah basic dia. Kalau kita tak yakin ini basic dia, kita pun akan terus mencari the holy grail, teknik-teknik yang takkan kalah, yang mustahil nak lose. 10 out of 10 sentiasa betul. Kita akan terus mencari benda-benda yang tak pernah ada dekat dunia ni. Tapi kita degil dan ego nak mencari benda tu. Kita yakin ada. Tapi tak. Bukan tu point dia dalam trading. This is the point. This is the conclusion. Dan begitulah perangai shark. Diorang tak kisah banyak-banyak buat loss pun. Asalkan tak besar. Dan dia fokus nak cari big win daripada trades yang dia ada. Okay. Dan yang keenam, dalam Tribes yang Freeman liskan, author ni berpendapat, banyak typo ni, biasa nak cepat ni. Author berpendapat connoisseur study is the shark. Tapi yang lain ada pros and cons. Kan? Macam hunters ni macam bagus juga kita tengok kan. Raiders ni confirm tak bagus lah. Macam rabbits ni memang confirm tak bagus juga. Assassin pun ada bagus dia. Tapi yang paling shark adalah connoisseurs. Yang lain ada pros and cons. So kita belajar daripada type-type yang ada ni. Okay? Dia dah bagi kriteria dia, kita tinggal nak follow je. Benda simple je. Cuma tinggal nak follow, nak kuatkan emosi dan hati kita. Dan meyakini this is the way. Dan 7, apa kesimpulan lain untuk menjadi like shark adalah only invest in your best ideas. Counter dalam Bursa Malaysia ada 700 lebih. Kita pun ada buat banyak trading plan untuk saham-saham. Tapi kita execute dekat trading plan yang bagi reward yang terbesar daripada trading plan yang ada. Kita fokus on tu. Kalau setakat reward 3%, risk 1%, tak payahlah, buang masa lah. Dan fokus reward yang lebih besar, 5%, 10%, 15%. Kita cari saham-saham yang macam tu.
dan kita invest a decent amount in each idea. So kita ada duit banyak ataupun ada duit tak kira berapa duit kita ada, jangan lamsam satu counter. Kita bahagi maybe at least untuk yang baru 3. Dan yang lama mungkin dia dah pandai manage counter dia. So supaya kalau salah satu, 2 betul. Kalau 2 salah, 1 betul ni kita harapkan ada big win. 2 salah, cut loss small. Kalau semua dekat satu counter, kalau salah terus macam tu. Dan tapi kalau terlampau banyak, nanti kita susah nak ni, modal kita sayang modal kita dipecahkan terlampau banyak. Sedangkan satu ni mungkin ada big win tapi dapat sikit je lah sebab modal kita tersikit kat sini. Okay. Dan yang ketiga, be greedy when winning. Bila kita dah menang, kita tahu trading plan kita is on the go, be greedy. Greedy maksudnya jangan tamak tak letak trading stop. Letak trading stop tapi jangan TP cepat sangat. Letak trading stop, TP let it float. Keempat, adapt when you are losing. Bila kita lose, kita kena adapt dengan emosi kita bila kalah tu. It's okay, kita tenangkan diri kita, it's okay untuk kalah. At least aku cut loss 3% je. At least aku cut loss 5% je. Boleh cover balik bila win 10%. Daripada orang yang cut loss 20%, 30% akan susah nak cover. Boleh cover tapi akan susah. So, pastikan ada trading plan dan stick to the trading plan. Yang kelima, only invest in liquid stocks. Ini dia kata. Jangan invest dekat counter-counter sideways ataupun yang tak bergerak bertahun-tahun. Susah sikit lah. Tapi of course ada cara dia invest dekat counter sideways ni kan. Tapi itu mungkin orang yang dah belajar dia akan tahu. Tapi dia bukan untuk semua orang. Tapi carilah counter-counter yang uptrend untuk senang lagi kita, untuk emosi lebih tahan. Okay. Dan yang ke-8, broker's view. Okay. Kemudian dalam buku tajuk ni dia beritahu apa broker's punya view tentang sharks. Okay. Conor Campbell, financial analyst dekat Spreadex, share. Dia kongsi apa yang makes psychologically successful trader from his insider's viewpoint. Dan daripada viewpoint dia. Okay. So inilah dia. Banyak sangat. So saya akan bacakan. Saya screenshot terus lah sebab banyak sangat. So kita ambil sikit. Being prepared to cut losses. Sticking with an instrument because you just have a gut feeling about it may work out some of the time, but more often than not, it looks like a donkey and sound like a donkey. Then, my friend, you have a donkey. Okay, so maksudnya ready to cut loss. Kalau kita main ikut gut feeling je, boleh naik ni kan. Kita akan ada saham-saham donkey lah, saham-saham keldai. Okay. Yang kedua, knowing why you are buying or selling. Those investors who put the time and effort into carefully selecting their portfolio have the mental fortitude to know when and when not to stand by their decision. Kalau kita dah study betul-betul, especially fundamental business company itu, kita akan lebih yakin dan tahu bila kita nak beli dan bila terpaksa juga jual. Okay. Ketiga, patience. Trading can require a steely-eyed resolve across the weeks and months, allowing a stock to ride its upward or downwards course amidst macro-inspired movement. Those looking for quick results and even quicker profits may be left wanting. Those, however, that can withstand the pressure to interfere, those who have the mental strength to trust the decision they have carefully made, are likely going to be the ones who end up with the biggest windfall. Okay, so ini penting juga dalam dunia trading, kesabaran. Sabar memerlukan satu emosi yang lain macam lagi. Dan dia penting. Dia sangat penting. Siapa yang tak sabar, dia biasa akan kalah. Tapi siapa yang dapat sabar dan bila dia dah study satu counter fundamental bagus, technical padu, dia masuk dan dia plan nak swing. Biasa swing ni akan dapat profit yang lebih tinggi. So bila dia bersabar, jatuh sikit, relax, tak kena trading stop. Naik lagi, okey, jatuh lagi, kacau emosi kan, relax, letak trading stop. Kalau dia dapat bersabar, macam Greatech tadi kan, kalau dapat bersabar setahun, tengok bayangkan apa boleh dapat. Dah 1000% lah. Tapi kebanyakan daripada kita susah benda tu. Susah nak bersabar sebab kita tak yakin. Ataupun maybe sebab kita tak study betul-betul pun company tu. Sebab tu lah susah nak sabar. Tapi kalau kita study betul-betul, maybe kesabaran kita tinggi sikit. So itulah key point dia, kesabaran. Okay. Yang keempat, not meddling. Of course, checking the day-to-day fluctuations of one trades can be tempting. Okay. Kita nak tengok setiap masa chart kan. But for the investor's sanity and success, the willpower to resist this impulse is vital. Ini investor lah maybe untuk investor yang nak simpan lama.
kalau dia kena ada kekuatan nak tahan diri daripada tengok chart selalu. Kalau tak dia akan jadi gila kan. Rasa macam tengok je, rasa emosi terlebih. Kalau kita tak selalu tengok chart, kurang sikit emosi sebenarnya. Bila tengok chart naik sikit, ui best. Jatuh sikit, cuak balik. That doesn't mean ignoring and failing to react to red flags, but rather knowing when and when not to meddle. Obviously, there are daily profits to be made, especially with short selling. But for those traders aiming for long-term profits, it is probably best that they have the self-control not to smear their sticky fingers all over their portfolio on a regular basis. Siapa yang nak long-term profits, janganlah tengok selalu. Okay. Yang kelima, poise. Even in irrational, volatile times, relax. Cool heads and calm decisions can lead to a green bit of land in a sea of choppy red waters. Kalau kita relax, walaupun tengah volatile, market merah, kita relax, buat calm decision, trading plan execute, kita akan dapat peluang, jumpa peluang tu nanti. Matching the market's own volatility and panic, on the other hand, is a recipe for disaster. Market tengah panik, kita pun panik sekali. Itulah recipe for disaster. One that can undo even the most seasoned trader in a blink of eye. Walaupun trader lama mana pun, kalau dia follow market panic, dia akan terkena sekali. Dia pun akan terkena loss besar sekali. Okay. Dan it can be hard to keep composed when the world seems to be falling around your ears. Kita dengar semua orang sekeliling kata market nak crash. Susah nak relax. Tapi that's what we have to do. Okay. Kemudian precision. Abandoning what you know, be that your fundamentals or your technicals, that is the trader's prerogative, can lead to ruinous results. So kita, kalau S2 can, an unwillingness to change. So kalau kita abaikan apa yang fundamental dan technical yang kita dah tahu, boleh lead to result yang teruk. Dan however, kalau kita gagal nak berubah juga, kita tahu kita dah salah tapi tak nak berubah, itu pun boleh lead kepada satu keputusan yang teruk juga. So kita kena balance. A stubborn belief that you are right in the face of plunging charts and violently waving red flags. You won't get it right all the time. No one can. But such a constitution will help you be on the green side of the loss divide more often than you aren't. So kalau kita dah market support dah pecah, kita janganlah ego lagi untuk yakin yang kita masih betul akan naik. Jangan. Cut our losses small. Itu point dia. Okay. So Stephen Covey kata, the ability to subordinate an impulse to a value is the essence of the proactive person. Reactive people are driven by feeling, by circumstances, by conditions, by their environment. Proactive people are driven by value, carefully thought about, selected and internalized values. Okay, so Stephen Covey kata, orang yang reaktif ni adalah orang yang driven, orang yang di-affect dengan emosi dia, perasaan dia, sekeliling dia dan keadaan semasa. Dan ini orang reaktif. Kita tak nak jadi orang reaktif. Dan orang reaktif akan di-affect yang benda tu. Kita nak jadi orang yang proaktif. Orang yang proaktif hanya akan di-affected by values. Apa yang dia dah kaji, apa yang dia dah fikir, apa yang dia dah analyse. Itu je yang akan kawal fikiran dan keputusan dia. Dia tak reaktif dengan keputusan. Dia tak buat keputusan based on emosi. Dia buat keputusan based on analysis yang dia telah buat. Okay. Alright. So itulah habislah chapter yang ini. Dan chapter seterusnya akan tengok part 2, the 8 deadly emotions. Ini 8 emosi ada dalam trader dan dia akan kupas lah. Cuma saya tak buat apa lagi lah. Saya baru sampai hari ni, tadi lepas subuh saya baca. Kalau sempat mungkin saya akan sambung malam ni, tengok macam mana. Kalau sempat buat slide semua, kita akan kupas pula 8 emosi yang ada dalam trading ni. Okay. So itu sahaja. Alhamdulillah. Tak tahu berapa lama dalam 40 minit Okay. So, okay, so kita buka pada soalan lah untuk 5 minit. Siapa-siapa ada soalan? Okay. Dan sebelum keluar, kita bagi gambar lah sikit. Untuk saya saja kenangan. Terus apa-apa. So, harap macam mana rasa wine tu okay ke tak? Bila dia dah semakin uptrend. Itu antaranya. Okay, so saya harap dapat manfaat lah buku ni. Saya pun tak tahu lah buku okey ke tak, tapi bagi saya ni penting lah, ni psychological trading. Emosi ni yang constitute, menentukan menang dan kalah kita dalam trading most of the time. So kita kena faham benda ni. Kalau kita tak faham, possible lah untuk ni. Buku Shopee pun rasanya ada. Shopee pun ada rasanya. Macam mana saya nak tengok semua orang Alright. Okay.
Siapa ada soalan lagi? Siapa ada soalan boleh tanya lagi. Bila dalam 2-3 minit tak ada soalan, kita ambil gambar je lah. Okay, tengok soalan kalau ada. Buku ni Shopee ada. Kinokuniya ada. Banyak tempat ada. Just search je. Trade Like a Shark. So plan saya nak habiskan lah buku ni. Saya nak revise balik buku ni. Dan saya cuba habis baca sikit. Saya akan share. Habis baca sikit, saya akan share. Dan habis buku ni, saya akan pergi buku lain pula. Tengah ada masa sikit. So nak cuba baca-baca sikit buku-buku trading lama. Nak revise balik. So saya akan share lah apa yang saya boleh share. Okay. Mana chat saya? Mana chat saya hilang? Chats. Okay, tak ada soalan Tak ada soalan kan. Benda very direct kan sebenarnya. Dia very simple. Cuma dia akan buat kita realize benda yang kita mislook all the time. Okay, mislook most of the time. Kita akan realize benda tu. Alright, so siapa yang boleh buka skrin? Kita buka skrin sekejap. Kita screenshot sikit. Kenangan bergambar. Okay, terima kasih untuk yang join. Harap tak membuang masa korang semua. Harap memberi manfaat. Window dressing tu market nak naik ke? Tak semestinya. Window dressing akan ada fund manager nak cantikkan harga counter. So boleh jadi akan naik. Ada versi bahasa Melayu tak? Tak ada version bahasa Melayu. Share slide tak share. Nanti saya akan share recording lah. Saya akan upload ke YouTube nanti. Macam mana tentukan right the trend? Just follow the up. Kalau dia tengah uptrend, follow the trend. Letak trailing stop je dekat every support. Just benda simple. Okay, sama-sama. What's your YouTube link? Nanti saya share dekat channel saya. Siapa yang tak follow channel saya lagi, boleh follow kat Telegram. Apa-apa saya update sana lah. Ni Street Traders. Ni Telegram channel saya. Siapa yang nak buka akaun M Plus dengan iSaham, dapat screener premium iSaham percuma pun boleh PM saya juga. Boleh tengok dekat channel saya lah. Ada kontak saya dekat sana. Okay, so kita ambil gambar sikit. Siapa lagi nak buka? Kalau dah makan trending stop and keep going up, adakah sesuai untuk retain balik? Sesuai selagi mana kalau dia ada dekat support, masuk balik ke support. Just keep it simple. Apa-apa pun keep it simple dulu. Tak payah fikir sangat. Macam semalam, sesi part 1 ada cover. Tentang ada traders yang nak cari sangat, yang suka buat yang complicated. Dia cari indikator sampai 100 indikator dia guna, gabung macam-macam. Lalas dia sendiri pening. So tak payah nak fikir sangat indikator dulu. Siapa yang baru, make it simple dulu. Pastikan asas kukuh, support resistance faham, trend line okay. That is enough. Follow trading plan. That is enough to make profit. Percayalah. Indikator tu is macam perencah lah. Nak bagi sedap, nampak padu sikit, nampak power sikit, bolehlah letak. Dan membantu juga. Saya tak kata tak membantu. Tapi untuk asas, kalau asas tu yang penting. Asas ni macam batu bata rumah. Kalau batu bata kat tapak rumah ni tak kukuh, indikator tu macam bubung, cat-cat. Kalau tapak tak kukuh akan runtuh rumah tu. Alright. Okay, saya screenshot sikit Okay, semua boleh buat gaya lah. Siapa nak buat gaya. Alright. 1, 2. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay. Cun, alright terima kasih semua. InsyaAllah lah. Nanti kalau malam ni sempat saya buat malam ni. Kalau tak, tengok weekdays pun saya akan buat agak tengah free sikit. Saya akan share link dekat group lah. Dekat channel saya. Okay. Alright semua. Have a good day. Bersama keluarga. Assalamualaikum semua.